Yang Berhormat Menteri, mendengar jawapan tadi, semacam ada kemajuan apabila kerajaan melaksanakan dasar agro makanan, terutama bila Yang Berhormat Menteri kod pertumbuhan 5.8% atau sama nilai 20.21 bilion. Soalan saya ialah, kalau saya berpendapat antara indikator yang lebih tepat untuk mengukur sukses atau tidak satu dasar yang berkaitan dengan makanan negara ialah kurangnya nilai import makanan yang kerajaan terpaksa belanjakan. Bolehkah Yang Berhormat Menteri berikan nilai semasa import makanan dalam bentuk ringgit Malaysia, terutama dalam komponen daging dan beras? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Bahawa jumlah yang import yang Berhormat nyatakan mengikut butiran-butiran tertentu, seperti maklumat yang ada pada saya, jumlah bahan makanan, kemudian juga jenis ternakan, dan ini kita tidak nafikan bahawa jumlah import ini daripada perangkaan yang ada pada saya, ianya banyaknya ialah melibatkan input-input pertanian seperti bahan-bahan makanan. Kerana itulah seperti baja, kerana itulah kita sekarang ni sedang berusaha, sebenarnya saya nyatakan tadi bahawa dalam kita nak mencapai dasar agro makanan ini, rantaian nilai kita akan titik beratkan, seperti kita kena adakan baka. Ini baka ni pun kita, benih baka ni pun kita masih ada import daripada luar negara. Kemudian yang kedua, makanan haiwan, baja, ini rantaian yang kedua. Jadi kalau dua ini yang sedang kita usahakan, kalau kita dapat mengeluarkan secara sendiri, dan maka saya lihat bahawa jumlah import kita boleh kurangkan. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Hayati bin Osman. Terima kasih Tuan Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya nombor 2. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat dari Pendang. Datuk Yang Ketua, izinkan saya menjawab soalan ini bersekali dengan soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Kuala Kerau bertarikh 7 November 2012, memandangkan kedua-dua soalan ini adalah mengenai pasukan bomba sukarela. Baik, terima kasih Datuk Yang Ketua. Untuk makluman Yang Berhormat, pasukan bomba sukarela ditubuhkan di antara lainnya untuk memastikan bantuan awal bagi kerja-kerja pemadaman kebakaran dan penyelamatan dapat diberikan dengan lebih pantas, terutamanya di kawasan-kawasan yang berjauhan daripada balai bomba. Pasukan bomba sukarela turut membantu dalam penjagaan dan pemeriksaan pilih bomba serta memberikan khidmat nasihat kepada masyarakat setempat mengenai risiko kebakaran serta langkah-langkah pencegahan kebakaran yang boleh dilakukan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sekini terdapat sebanyak 350 pasukan bomba sukarela yang telah ditubuhkan di seluruh negara. Daripada jumlah ini, sebanyak 47 pasukan bomba sukarela dengan jumlahnya keahlian 2030 anggota bergerak aktif di seluruh negeri Kedah. Bagi meningkatkan lagi keupayaan dan kemampuan pasukan bomba sukarela dalam melaksanakan kerja-kerja mencegah dan menyelamat kebakaran, pelbagai jenis bantuan termasuklah kenderaan bomba dan latihan serta peralatan kebombaan seperti pam, jaket api, kasut api dan helmet telah pun dibekalkan setiap pasukan bomba sukarela. Selain daripada itu, pelbagai program dan latihan turut dianjurkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi meningkatkan lagi pengetahuan dan juga kecekapan kebombaan pasukan bomba sukarela baik di peringkat daerah, negeri maupun kebangsaan. Antara program-program yang diadakan termasuk konvensyen, seminar, pertandingan kawat kecekapan, lawatan sambil belajar dan sebagainya. Untuk makluman Yang Berhormat, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berhasrat untuk menganjur satu konvensyen pada tahun ini bagi bomba sukarela yang bertugas
di utara Semenanjung yang melibatkan 3 buah negeri seperti Kedah, Pulau Pinang dan negeri Perlis. Di samping itu, Kementerian juga sedang berusaha untuk mendapatkan pertimbangan dan kelulusan Kementerian Kewangan untuk peruntukan khas geran bantuan bagi menampung kos pengurusan pengoperasian pasukan bomba sukarela yang sedang bergerak aktif, dan peruntukan khas ini adalah untuk membantu pembiayaan kos seperti bahan bakar, pemeriksaan puspakom, penyelenggaraan kenderaan, peralatan dan termasuklah insurans bagi kenderaan bomba sukarela. Datuk Yang Dipertua, sumbangan pasukan bomba sukarela sememangnya cukup signifikan dan amat penting. Ini kerana mereka bukan sahaja telah membantu Jabatan Bomba dan Penyelamat dalam usaha melawan kebakaran, malahan pasukan bomba sukarela turut berganding bahu dan berusaha ke arah meningkatkan kesedaraan dan pengetahuan masyarakat setempat dalam menghadapi kecemasan khususnya kebakaran. Sehubungan itu, sebagai insentif kepada 13,800 anggota pasukan bomba sukarela di seluruh negara, Kerajaan Pusat telah pun bersetuju untuk memberi perlindungan insurans secara berkelompok kepada anggota-anggota bomba sukarela mulai 1 Januari 2013. Langkah ini merupakan inisiatif awal kerajaan ke arah mewujudkan pasukan bomba bantuan yang mana pembayaran allowance tetap sebagaimana yang diberikan kepada anggota rela akan dipertimbangkan. Namun dengan mengambil kira bahawa kecadangan ini akan turut melibatkan implikasi kewangan kepada kerajaan, maka perkara ini masih sedang diperhalusi. Sekian. Terima kasih. Ya, sila Pendang. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Menteri yang telah memberi jawapan. Bagaimana yang disebut tadi, terdapat 47 pasukan bomba sukarela. Kita dapati memang bomba sukarela ini merupakan pasukan yang pertama sampai ke tempat kebakaran. Kita pun tidak pasti kenapa bomba yang dibentuk oleh Jabatan Bomba lambat sampai. Mungkin jarak yang dekat dengan tempat kebakaran, itu kemungkinan. Saya ingin mengusulkan supaya pihak kementerian memberi perhatian lebih lah kepada anggota-anggota bomba sukarela ni. Kerana setiap tahun menjelang kita kata hujung tahun misalnya, mereka kekurangan dana dan terpaksa merayu kepada syarikat, orang-orang individu tertentu untuk mendapat sumbangan keuangan. Bahkan untuk membeli minyak kenderaan pun mereka tidak berupayaan untuk melaksanakan tugas tersebut. Jadi saya harap pihak kementerian satunya memberi perhatian kepada dana yang diperlukan oleh bomba sukarela ini. Yang keduanya, apakah tidaknya kita mengambil satu KPI kepada setiap pasukan itu. Misalnya banyak mana kebakaran yang telah dia ambil bahagian untuk memadamkan kebakaran ataupun menerima panggilan daripada orang ramai untuk pergi kepada tempat kebakaran, supaya insentif ini dapat diberikan berdasarkan kepada KPI yang telah dilaksanakan oleh pasukan bomba tersebut. Jadi saya harap pihak kementerian dapat meneliti perkara tersebut dan memberi perhatian terhadap kebajikan setiap anggota, kerana mereka ni sukarela dan juga bekerja sendiri kebanyakannya. Itu saya harap pihak kementerian perlu memberi perhatian. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat dari Pendang. Memang benar sumbangan dan juga tugas-tugasan yang dijalankan oleh bomba sukarela ini, memang kita harus memberi penghargaan lah pada keseluruhannya. Dan saya juga minta supaya Yang Berhormat sebagai ahli parlimen juga dapat turut memberi sumbangan dengan seboleh dalam kemampuan kita untuk membantu bomba-bomba sukarela. Saya percaya semua ahli parlimen dari Barisan Nasional memang pada setiap kali bila ada ada permintaan dari pasukan-pasukan bomba sukarela dalam kawasan mereka ni harus memberi sumbangan, tak kira berapa banyak pun ya. Oleh sebab itulah kementerian saya pun memberi pertimbangan juga, sebab kita tahu selain daripada membekalkan peralatan-peralatan, dia tak ada lain kerajaan memberi kepada mereka. Sebab itulah saya telah pun mengarah supaya Jabatan Bomba dan Penyelamat pada tahun ini buat kajian dengan secara terperinci, sama ada tahun depan
kita dapat memberikan pertimbangan supaya setiap bomba sukarela yang didaftarkan dengan kerajaan diberikan hanya RM3,000 setahun untuk membantu mereka sedikit sebanyak. Walaupun kita tahu RM3,000 ini memang tidak mencukupi. Dan selain daripada itu juga saya telah pun dapat persetujuan dari kerajaan pusat melalui permintaan kepada jemaah menteri supaya pada tahun depan semua pasukan bomba sukarela yang berdaftar dengan kerajaan, semua ahlinya diberikan perlindungan insurans secara berkelompok. Dan kita haraplah kalau boleh dari masa ke semasa kita dapat memberi sumbangan, tak kira dari siapa pun, ahli parlimen maupun individu ataupun syarikat-syarikat. Sebab kita tahu mereka ni telah pun banyak membantu. Tadi yang Muhammad tanya sebab apa, tak faham sebab apa pasukan bomba sukarela sampai dulu. Kemungkinan kewujudan bomba sukarela memang dalam setengah-setengah tempat di mana balai bomba tidak wujud. Sebab itulah bila berlakunya kebakaran, mereka ni akan sampai dulu. Dan oleh kerana mereka ni diberikan latihan sekurang-kurangnya 8 jam untuk setiap ahli bomba sukarela. Mereka ni dapat menjalankan tugas awalan dulu. Ya, bila bomba kerajaan sampai, barulah mereka ni bersama-sama berganding bahu untuk memadamkan api. Sekian, terima kasih. Datuk. Pedang belum ada lagi balai bomba yang muat. Terberau.